warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syami bin Muhammad Sabudin. Nombor ID matrik P092-1071. Hari ini saya membincangkan tentang perkenalan isu ketidakadilan kepimpinan politik di Malaysia. Kepimpinan politik dalam organisasi melahirkan seorang pemimpin yang berbawa amanah adil dan bertanggungjawab dalam untuk menangani masalah rakyat dari segi isu perpaduan hak asasi manusia, pendidikan dan kepelbagaian identiti masyarakat untuk negara. Di sebalik keadaan negara yang huru-hara ini masih menyebabkan terhadap pemimpin yang tidak bertanggungjawab ke atas amanah yang diberikan oleh rakyat kerana sikap ahli politik yang pentingkan diri sendiri dan tidak adil kepada bangsa dan negara. Ketidakadilan yang selalunya yang melibatkan penyalahgunaan kuasa seperti rasuah dan gila kuasa yang dilakukan pemimpin disebabkan contohnya terdapat juga pemimpin menggunakan kesempatan untuk membeli ahli parlimen untuk mencukupi majoriti Dewan Rakyat ataupun negara di Parlimen Malaysia. Dan seperti katakan, rakyat sudah muak dengan sikap pemimpin politik yang pentingkan diri sendiri dan tidak adil kerana tidak dapat membantu sekalipun masyarakat kini yang disebabkan yang melanda antara COVID-19 yang melanda di negara kita kali ini. Tetapi tidak semua pemimpin politik memiliki sikap yang negatif ini. Ada juga yang baik hati untuk membantu rakyat Malaysia untuk menangani masalah COVID-19 yang melanda di negara kita ini. Bagi kepimpinan politik mantan, memerlukan persetujuan dari kerjasama dari ahli pimpinan yang sanggup mengorbankan jiwa dan raga untuk satu cabaran yang dipikul amanah dengan baik jawatan yang disandang. Bagi hasil kajian objektif, ada 3. Yang pertamanya, kami mencadangkan tentang mengenal pasti tentang isu kepimpinan di dalam politik dari perspektif etika dan peradaban. Yang kedua pula, mengkaji kepimpinan di dalam organisasi kecil berdasarkan perspektif etika dan peradaban. Yang ketiga, memberi cadangan penyelesaian berdasarkan perspektif etika dan peradaban. Saya Muhammad Akmal Rizwan bin Abu Bakar, nombor matrik 09-21-0083 akan menerangkan tentang metodologi yang digunakan dalam kajian kami. Metodologi melalui Wikipedia ialah analisis teori dan sistematik kaedah yang digunakan untuk bidang pengajian. Ianya merupakan satu cara untuk memperolehi data kajian untuk dianalisis dan untuk mendapatkan rumusan di dalam satu kajian. Kaedah kajian yang kami gunakan ialah secara kuantitatif. Maksudnya, kami telah membuat sebuah borang soal CD untuk diedarkan kepada orang ramai untuk mendapatkan respon. Untuk semua kajian kami, disebabkan oleh BKP, kami tidak boleh untuk membuat tinjauan langsung kepada orang ramai. Jadi, untuk mengatasi kesulitan ini, kami telah menggunakan Google Form untuk mengedarkan borang tersebut kepada orang ramai. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zafran Arif bin Badu Arifin. Bagi mengenal pasti objektif pertama, kami telah bertanyakan tentang isu kepimpinan dalam politik
dan meminta responden untuk menilai isu tersebut dalam tempoh masa yang diberikan. Okey, bagi soalan pertama, soalan pertama berkaitan tentang nilai etika dan moral perlu diaplikasi dalam kepimpinan politik dan hasilnya keputusan memihak ke arah yang positif. Okey, majoriti bersetuju dengan perkara ini. Jadi kita boleh lihat di sini sebanyak 93% mewakili 27 orang responden, manakala pilihan keempat pula menerima undian kedua terbanyak dengan 7% atas ramai 2 orang responden. Sebaliknya, tiada yang memilih untuk tidak bersetuju. Yang bermaksud, mereka bersetuju bahawa nilai etika ni dan moral perlu diaplikasi dalam kepimpinan politik. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa pemimpin politik mestilah menunjukkan sikap nilai etika dan moral dalam kepimpinan politik agar dapat menjadi contoh kepada orang lain. Okay. Kita lihat soalan kedua. Soalan kedua bertanyakan tentang pemimpin tidak bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Jika kita lihat data di sini, sebanyak 38% responden memilih skala 1 sebagai tanda sangat tidak setuju, yang mewakili 11 orang dari keseluruhan responden. Okey, kita boleh nampak jumlah ini hampir mencapai separuh daripada responden yang menjawab kajian ini. Manakala sebanyak 28% responden atau seramai 8 orang telah memilih sangat setuju. Dan pilihan ini menjadi pilihan kedua yang tertinggi dipilih oleh responden. Okey. Dan sebanyak 4 orang mewakili 14% memilih pilihan kedua. Dan majoriti daripada responden orang awam menyatakan pemimpin tidak bertanggungjawab untuk membantu menyelesaikan masalah. Hal ini menunjukkan agak ramai yang masih berada di antara rasa berpuas hati dan tidak. Manakala bagi pilihan yang terendah berkongsi keputusan yang sama dengan 10% atau hanya 3 responden sahaja, iaitu pilihan ketiga dan keempat. Okey, kita lihat soalan seterusnya. Bagi ketiga, majoriti dari responden bersetuju bahawa pemimpin perlu jujur di dalam urusan memimpin masyarakat. Okey. Sebanyak 86% yang mewakili 25 orang, manakala sebanyak 10% yang memilih pilihan keempat mewakili 3 orang dan hanya seorang sahaja yang tidak pasti sebanyak 4%. Dapat dilihat di sini juga bahawa sikap kejujuran ni dia perlu ada pada setiap pemimpin agar dapat menjalankan amanah yang diberikan dengan baik. Okey. Dan kita lihat soalan seterusnya. Soalan seterusnya, bagi soalan keempat, kami bertanyakan tentang penyalahgunaan kuasa perlu dielakkan oleh setiap pemimpin. Dan apa yang kita boleh lihat di sini, majoriti responden sangat bersetuju dengan cadangan ini. Dengan seramai 26 orang bersamaan 90% sangat bersetuju. Dan 10% mewakili 3 orang di pilihan keempat. Dengan ini, kita dapat simpulkan bahawa pemimpin politik hendaklah bersikap adil agar penyalahgunaan kuasa ini dapat dielakkan dan dapat dibendung. Okey. Dan bagi soalan terakhir pula, yang telah ditanyakan kepada responden ialah tentang pemimpin perlu memastikan isu-isu semasa dapat ditangani dengan baik. Okey. Apa yang kita boleh lihat di sini, para responden secara majoriti telah memilih pilihan kelima yang menunjukkan mereka sangat bersetuju dengan kenyataan tersebut. Hasil kajian menunjukkan seramai 27 orang telah memilih pilihan 5 yang bersamaan dengan 93% daripada keseluruhan responden. Okey, dan pilihan 4 pula mendapat undian sebanyak 7% yang mewakili 2 orang. Jadi apa yang kita dapat simpulkan daripada kelima-lima dan objektif pertama ni, statistik data yang ditunjukkan orang awam sangat mengambil berat tentang apa yang berlaku
tentang isu yang berlaku dalam kepimpinan politik dengan harapan dan bahawa suara dan pandangan mereka ni dapat membawa perubahan dan memberikan kesedaran kepada ahli kepimpinan politik. Wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat Damiri bin Ahmad Rashidi, nombor matrik B0920101000 daripada BMMA tahun 1 semester 2. Untuk subjek BLHW 2772, penghayatan etika dan peradaban, saya daripada kumpulan 3. Dan kumpulan kami telah membuat satu kajian lapangan tentang isu dan cabaran dalam kepimpinan politik. Jadi di sini saya ingin membuat satu kesimpulan, huraian tentang beberapa soalan yang telah kami ajukan kepada para responden. Saya ambil contoh 5 soalan seperti yang dipaparkan dalam slide. Soalan pertama, adakah responden berpuas hati dengan kepimpinan politik? Soalan kedua, adakah kepimpinan politik di Malaysia jujur dan adil? Adakah keputusan yang dibuat oleh pemimpin politik ini adalah satu keputusan yang bernas dan mampu menyelesaikan masalah? Dan kumpulan kami juga bertanyakan tentang adakah para responden bersetuju tentang adanya berlakunya salah guna kuasa dalam kepimpinan politik? Dan soalan terakhir yang akan saya bincangkan di sini ialah adakah para responden bersetuju pandangan masyarakat perlu diambil kira oleh kepimpinan politik? Kita akan pergi secara mengkhusus kepada analisis. Untuk soalan pertama, seramai 43% daripada responden memilih pilihan satu sebagai pilihan mereka. Yang ini bermaksud mereka sangat tidak setuju dengan penyataan yang diberikan, dan ini menunjukkan bahawa mereka tidaklah berpuas hati dengan kepimpinan politik yang sedang ada sekarang ni. Dan soalan kedua, tentang adanya sifat jujur dan adil dalam pemimpin politik kita, dan di sini juga majoritinya memilih pilihan satu di sini, dan mereka juga sangat tidak setuju bahawa jujur dan adil ini ada dalam pemimpin politik di Malaysia pada masa kini. Dan beralih ke soalan 3, statistik menunjukkan pilihan pertama, pilihan 1 juga mendapat pilihan 1 dan pilihan 2 adalah di tempat yang sama sebanyak 31%, dan ini masih berada di tahap yang rendah, tahap persetujuan yang rendah oleh responden tentang keputusan yang bernas diambil, dan keputusan ini mampu menyelesaikan masalah rakyat. Dan beralih ke soalan seterusnya, tentang wujudnya salah guna kuasa dalam kepimpinan politik, dan sebanyak 50%, separuh daripada responden memilih pilihan 5, iaitu sangat-sangat setuju. Dan di sini jelas mereka juga nampak berlaku dengan jelas bahawa salah guna kuasa ini berlaku dalam kepimpinan politik pada masa kini. Dan soalan terakhir, adakah pandangan masyarakat perlu diambil kira? Dan di sini memang sangat-sangat jelas bahawa bukan semua, majoriti memilih pilihan 5, iaitu sangat-sangat setuju bahawa pandangan masyarakat perlu diambil kira. Mengambil kira daripada analisis data di sini, kita sangat-sangat jelas nampak bahawa para responden masih tidak berpuas hati, responden masih nampak kekurangan di dalam kepimpinan politik. Tambahan pula sekarang ni di zaman pandemik COVID-19 ni, banyak kegagalan yang rakyat nampak, yang orang nampak daripada kepimpinan politik. Pertamanya dalam usaha untuk menangani COVID-19, seperti isu pemberian vaksin yang lambat, dan juga isu PKP yang berulang kali, dan sekarang
setelah setahun lebih negara dilanda pandemik masih ditakuk yang sama. So, rakyat masih tidak berpuas hati dengan kepimpinan politik dan cara penyelesaian yang diambil. Satu tindakan yang drastik perlu diambil oleh pemimpin politik supaya rakyat dapat bertenang dan rakyat boleh bersatu padu semula untuk menyokong usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan. So, setakat itu sahaja ulasan untuk 5 soalan ini daripada saya. Terima kasih. Wabarakatuh. Jadi bersama saya lagi sekali Muhammad Akmal Rizwan untuk bahagian seterusnya iaitu cadangan penyelesaian dari perspektif etika dan peradaban. Jadi untuk bahagian ini kami telah tanyakan sebanyak 5 soalan kepada responden untuk mereka bagi pendapat tentang cadangan penyelesaian tentang masalah politik negara ini. Untuk soalan pertama, kami telah bertanyakan tentang cadangan memilih pemimpin yang beretika dan profesional. Jadi seperti yang kita dapat lihat di sini, majoriti daripada responden iaitu sebanyak 93% sangat bersetuju dengan cadangan ini. Ini membuktikan bahawa mereka mahu dan ingin memilih pemimpin yang beretika dan profesional ketika pilihan raya. Jadi, untuk soalan yang ketiga, kami telah bertanyakan pemimpin politik perlu mempunyai ilmu dan pendidikan yang tinggi. Jadi, sekali lagi kita dapat lihat, majoriti sangat bersetuju dengan pernyataan ini dan terbuktilah bahawa rakyat mahukan pemimpin politik yang punya ilmu dan pendidikan yang tinggi sebelum diletakkan jawatan untuk memimpin rakyat. Untuk cadangan seterusnya, kami telah bertanyakan untuk melakukan pengesahan integriti sebelum menjadi ahli politik. Jadi kita dapat lihat di sini, seramai 93% daripada responden iaitu majoriti daripada mereka sangat bersetuju dengan cadangan ini. Dan ini menunjukkan bahawa mereka mahukan seseorang ahli politik yang sangat berintegriti dan jujur di dalam melakukan mereka dan inginkan sebuah pengesahan sebelum mereka menjadi ahli wakil rakyat. Kami telah bertanyakan tentang cadangan untuk pemimpinan politik harus menjadi contoh yang terbaik kepada rakyat. Jadi seramai 86% ataupun majoriti daripada responden sangat setuju dengan cadangan ini dan terbukti bahawa rakyat mahukan seorang pemimpin politik yang boleh menjadi contoh yang terbaik kepada mereka. Jadi dapat disimpulkan secara umum di sini bahawa semua responden mahukan seorang wakil rakyat yang berintegriti, jujur, amanah dan juga boleh menjadi contoh yang terbaik kepada mereka semua dan dalam memimpin mereka semua. Jadi sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Izul Islam bin Muhammad Jahid dari kelas BMMA 12, nombor matrik B09201036. Pada hari ini saya akan membentangkan bahagian rumusan bagi tajuk isu ketidakadilan dalam kepimpinan di Malaysia. Bagi tajuk ini, apa yang saya dapat jelaskan ialah contoh isu-isu kepimpinan yang berlaku di Malaysia yang saya tahu. Contohnya satu, double standard, berlakunya double standard di Malaysia. Maksud double standard ni, apabila orang yang berpangkat melakukan kesalahan tidak kena tindakan yang berat, manakala bagi orang-orang atau rakyat biasa yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan yang berat berbandingkan mereka yang berpangkat tinggi. Selain itu, isu lain yang saya dapat bagi ialah beza antara gaji
para pemimpin dan dengan gaji rakyat-rakyat biasa. Anggaran yang saya dapat anggarkan nilai gaji pemimpin ada dalam lingkungan 5,000 hingga ke puluh ribu atau belas-belas ribu macam tu. Kalau bagi rakyat biasa pula, kemungkinan dalam 5,000 ke bawah. Itu anggaran beza gaji lah. Isunya di sini nampak ketidakadilan dari segi gaji. Itu yang saya dapat jelaskan lah. Bagi saya, isu-isu ini berlaku sebab kurang penerapan nilai-nilai murni dalam diri pemimpin-pemimpin kita. Contoh nilai-nilai murni yang perlu diterapkan dalam diri pemimpin ini ialah keadilan. Nilai keadilan ini penting kerana jika pemimpin berlaku adil, rakyat tidak akan ada berlaku konflik antara rakyat dengan pemimpin. Selain daripada itu, nilai tanggungjawab juga perlu ada dalam diri seorang pemimpin ini kerana seorang pemimpin perlu memikirkan tentang kesejahteraan rakyat beliau dan perlu memikir sama ada rakyat ini sedang senang atau susah. Nilai yang seterusnya yang saya boleh bagi ialah seorang pemimpin ini perlu berjiwa rakyat. Kenapa saya kata berjiwa rakyat? Sebab apabila seorang pemimpin ini berjiwa rakyat, dia akan memikirkan rakyat dia dahulu, baru dia akan memikirkan pasal diri dia sendiri. Jika seorang pemimpin ini memikirkan pasal rakyat dia dahulu, berkemungkinan besar kesejahteraan rakyat akan lebih terjamin. Itu pendapat saya yang saya boleh jelaskan lah. Bagi saya, apa yang saya dapat rumuskan daripada isu-isu dan tindakan yang perlu diambil ialah para pemimpin apabila seseorang itu menjadi pemimpin, beliau perlu menerapkan nilai-nilai murni di dalam diri mereka supaya kesejahteraan rakyat akan terjamin sekaligus dapat menjamin keamanan dan kemakmuran negara. Itu bagi saya. Setakat itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.